Baik. Dan tiada hasil kasyaf yang sempurna dan keselamatan yang sempurna, yakni pembersihan, bersih dari selamat, bersih daripada keburukan yang sempurna itu, yakni bersihnya diri manusia itu, melainkan dengan membanyakkan zikrullah. Demikian juga kasyaf. Tak tercapainya kasyaf ni dan pembersihan jiwa ni secara sempurna tak akan berlaku benda tu kecuali dengan sebab ataupun dengan cara memperbanyakkan zikrullah. Apa erti kasyaf? Kita biasa dengar orang sebut kasyaf-kasyaf ni. Ada orang kata lebong, ada ke ulama tasawuf, dia kau gitu lah ni. Jadi saya rasa, saya teringat, saya nak terang sikit. Sebab hari ni timbul hal yang macam-macam. Ada setengah tu dianggap ini mainan ahli-ahli tasawuf je, tak ada pun dia ni, reka je. Ada sebab begitu. Baik, pertama sekali saya nak nyatakan bahawa makna kasyaf dulu sebelum kita nak nyatakan dan kenyataannya. Sampai saya nak lari sikit tajuk, tak apalah. Kasyaf ni dengan makna terbuka hijab, sehingga hak orang tak nampak, ia nampak. Hak orang tak dengar, ia dengar. Hak orang tak dapat tahu, ia dapat tahu. Itu kasyaf. Jadi kasyaf ni pembukaan hijab. Jadi kasyaf ni menurut ulama tasawuf ni, dia bahagikan kasyaf ni kepada dua secara kasarnya. Satunya disebut sebagai kasyaf iman ataupun kasyaf ilmu. Yang kedua dia panggil kasyaf suri. Apa maksud ni? Kasyaf iman ni iaitu Allah Ta'ala bersihkan hati, buang hijab-hijab hati, sehingga keyakinan kita, kefahaman dan keyakinan kita terhadap Allah tu teguh, tak kocak. Tu panggil kasyaf iman. Allah Ta'ala buka hijab yang tutup akal fikiran kita ni dan hati nurani kita, sehingga terbuang segala kekeliruan, keraguan, lalu keyakinan kita jadi bulat terhadap Allah. Itu panggil kasyaf iman ni, bawa kepada makrifat, boleh membawa kepada keyakinan dan makrifat yang teguh terhadap Allah. Yang kedua kasyaf suri, hak jadi tak nampak. Maksudnya orang duduk sebatu pun dia nampak. Orang hak duduk jauh pun dia dengar. Benda hak orang dah tahu terselindung, perkara-perkara yang berlaku yang tak nampak depan mata, dia tahu dah sekarang. Tu panggil kasyaf suri. Dalam tasawuf, dua-dua ni berlaku, diakui. Tapi yang menjadi tumpuan dan tujuan dalam tasawuf ni, yang menjadi tumpuan yang dikehendaki sangat dalam tasawuf ni, kasyaf iman tadi tu. Kasyaf iman, kasyaf ilmu. Allah Ta'ala buka hijab-hijab hati sehingga terbuang keraguan, terbuang itu akhir sekali keyakinan, kefahaman dia tu teguh terhadap Allah, bulat terhadap Allah. Tak terganggu oleh apa-apa bentuk keraguan, kemuskilan, tak ada. Keyakinan yang bulat terhadap Allah. Jadi dibukakan hijab hati dia tu. Itu kasyaf iman orang bagi. Hak tu yang dikehendaki. Hak tu lebih penting. Hak tu yang lebih berharga dalam tasawuf. Adapun kasyaf suri itu kurnia Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya yang dikehendaki. Tapi itu bukan menjadi keutamaan dalam tasawuf. Sebab kasyaf tu tukang ujung pun ada, tukang tilik pun ada, tok chair pun ada, sami-sami pun ada setengah tu. Kasyaf tu itu bukan suatu yang menjadi keutamaan dalam tasawuf. Baik, dari segi kewujudan benda ni diakui tentang kasyaf ni berlaku tak berlaku tu ada nas di dalam Al-Quran dan hadis banyak. Kalau kita buka kitab-kitab yang dikarang ulama-ulama tu banyak sekali kisah-kisah yang menjelaskan tentang kasyaf ni. Banyak, maksudnya berlaku. Dan benda ni berlaku bukan saja pada sahabat, berlaku juga kepada orang-orang yang selepas sahabat, di kalangan alim ulama, di kalangan aulia berlaku. Dan banyak sekali kisah yang melibatkan kasyaf mereka ni. Dan saya rasa saya tak nak jelas lah panjang cerita tu, tapi nak beritahu berlaku di kalangan para sahabat. Kalau saya nak sebut pun je, ambil sekisah lah, nak menyatakan bahawa benda ni berlaku dan diakui benarnya tu. Kita ambil mudahnya Sayyidina Abu Bakar lah. Antara kasyaf yang dikaitkan dengan Sayyidina Abu Bakar ni, dia dapat meneka anak dalam isteri dia tu merupakan sama ada lelaki ke perempuan. Zaman dulu tak ada ultrasound, tak ada alat, kakak tu tak ada zaman tu. Jadi kalau ada alat, orang dapat tahu lelaki puang, tak pelik zaman tu. Hari ni tak pelik lah, orang tahu lelaki puang sebab alat ada. Tapi zaman Sayyidina Abu Bakar tu alat tu tak ada. Jadi kalau ada orang dapat tahu lelaki puang, memang pelik. Maka ketika dia beritahu kepada Aisyah, memberitahu yang mana apa yang dia beritahu kepada Aisyah tu memberi gambaran bahawa Sayyidina Abu Bakar ni tahu anak tu lelaki. Anak bini sedang mengandung tu, anak tu ada seorang lelaki. Jadi ulama menyebutnya sebagai salah satu kasyaf yang berlaku pada Sayyidina Abu Bakar. Dan banyak juga berlaku dari sahabat-sahabat lain, Sayyidina Osman, Sayyidina Ali, ada kasyaf berlaku.
Dan alim ulama kita pun banyak berlaku peristiwa-peristiwa ni. Imam Ali Zainal Abidin, dia pada masa Sayyidina Hussein dibunuh di Karbala tu, ada seorang je lelaki dari keturunan dia selamat. Ada seorang je, kerana dia sakit masa tu. Dia selamat, tapi keturunan dia lah pula yang bawa silsilah tu lepas dia tu, daripada keturunan Sayyidina Hussein tu, iaitu Imam Ali Zainal Abidin. Dia ni salah satu bentuk keramat dia ni, dia pernah tulis surat kepada Gubernur pada waktu tu. Dia macam berlaku keadaan tak selamat lah. Tapi penguasa masa tu dia tulis, dia pesan kepada askar-askar dia tu, jangan kacau keluarga Ali Zainal Abidin, kerana aku tengok orang-orang yang buat uduh dia tak tahan lama. Tak tahan lama. Tapi waktu yang sama surat menyurat tu berlaku. Dalam tempoh yang zaman dulu tak ada email macam kita ni, macam WhatsApp ni, tahu selalu. Kalau kita hantar, kita tahu pukul berapa, tarikh berapa, WhatsApp gini. Zaman dulu tak ada sistem tu. Jadi arahan yang sampai kepada, yang dihantar kepada jeneral tu, tarikh yang sama Ali Zainal Abidin tulis surat ucap terima kasih kerana memberi perlindungan kepada keluarganya. Tarikh yang serupa. Maka alim ulama, penulis sejarah alim ulama ni, mereka menyatakan itu sebahagian daripada bentuk kasyaf yang Allah beri kepada Imam Ali Zainal Abidin. Dan banyak lagi lah kisah-kisah lain yang melibatkan sahabat-sahabat, orang selepas sahabat tu banyak. Jadi kesimpulan mudahnya, fenomena kasyaf ni memang berlaku, harus berlaku dan memang berlaku dan diakui benarnya dalam Islam. Jadi kalau orang kata benda Quran tak ada, itu bercanggah dengan kenyataan lah. Cuma masalah kita hari ni hak main lebong ada banyak. Hak lebong ni dia tipu orang. Jadi dia kata dia kasyah lah, itulah inilah. Tapi rupa-rupanya lebong banyak tu. Banyak tu. Tu dah nak kata apalah. Jadi berlakunya keadaan-keadaan seperti ini ni tak nak kata apa. Itu memang berlaku. Tapi berlakunya keadaan seperti ini ni bukan, tidaklah sampai ke tahap menyatakan bahawa fenomena kasyah ni palsu, lebong tak lah. Hak menipu lah, nak kata apa. Saya pernah sekali berjumpa dengan orang yang didakwa kasyah. Dia kata dia boleh baca hati saya suruh dia baca. Tapi nak khabar tak cerdik juga kakak dia. Tak cerdik. Dia kata dia boleh baca, dia kata dia boleh baca hati orang. Jadi dia baca hati kita sekali. Kata bodoh. Hati perut kita yang tahu. Jadi kalau muka bawah tanah agak kering itu kita tahu lebong tak lebong. Kalau nak tipu orang biar cerdik sikit. Ni yang kabur hati kita gini-gini. Kata tanah agak kering melebong kan. Kadang-kadang ikan betul-betul lah. Jadi kita tahu hati perut kita. Jadi ada ikan tu tak betul lebong. Cari makan belaka. Cari makan. Tapi kadang-kadang ada juga setengah-setengah tu dengan dengan bantuan secara, ada orang pendampingan ni, orang main pendampingan ni, kadang-kadang ada juga dia dapat tahu sebahagian, tak semua sebahagian. Ni orang yang ada sahabat dengan makhluk-makhluk halus ni, kadang-kadang dia dapat kelebihan. Tapi tak semua. Sebab kita pernah uji orang-orang gini ni, kemungkinan orang tahu tu sebahagian. Kita tanya banyak soalan, banyak salah tak betul juga. Sedua tu mungkin betul lah. Untuk sedua tu. Tapi kalau tanya-tanya lagi, punya tak tahu kau punya. Jadi dia tahu sebahagian kerana maklumat tu disampaikan pada benda dia tahu. Nak kabarnya bahawa benda-benda macam ni banyak main tipu daya lah.